العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam majlis ilmu membacakan kitab Siyarus Salikin Tariqatus Sadatis Sufiyah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falbani. Jadi hari itu kita dah sampai pada bab adab mengajar. Ini semua nak jadi kiai. Jadi nak jadi kiai kena tahu adab mengajar. Itu kita dah baca adab mengajar daripada yang pertama sampai yang ke-10. Jadi sambung 11 ke nak sambung 10 dulu? Sambung 10 lah dulu. Supaya dia nampak ada thriller dia. Nampak dia ada kesinambungan dia. Okey. Kau ada ni? Dua dengar? Dengar Dengar tak apa? Jadi adab mengajar yang ke-10 muka surat yang ke-17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris daripada atas. Muka surat yang ke-17, 7 baris pada atas. Ke-10, jangan malu daripada mengata tiada aku tahu. Ulang balik. Atau mengata wallahu a'lam, tak kala syak ia pada suatu masalah, ngaku tak pandai, atau tiada hadir di dalam hatinya masalah pada ketika itu. Tengah ngajar hilang, apa nak cakap tak tahulah, senang kata. Maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam, atau tiada aku tahu masalah ini, dan jangan malu mengata akan yang demikian itu. Jangan malu kata tak pandai. Tak apa tak pandai, yang bahayanya ngaku pandai. Kitab kata lain, dia kata lain. Itu masalah. Islam kata lain, dia kata lain. Nabi Muhammad kata lain, dia kata lain. Malikur Rasul dah buat. Akan datang apa sangat tu. Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahawasanya seorang laki-laki bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Negeri jahat tu apa? Maka sabdanya tiada aku tahu. Nabi tak tahu. Dia kata apa negeri terlebih jahat? Tak tahu. Nabi pun kata tak tahu. Bila tak tahu cakap tak tahu. Hingga aku bertanya akan Jibril. Nabi tanya Jibril. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya tiada aku tahu. Jibril pun tak tahu. Nabi tak tahu, Jibril pun tak tahu. Hingga aku bertanya akan Tuhan yang maha besar. Nak cerita sabda Nabi ni. Nabi pun ada benda tak tahu, dia cakap tak tahu. Itu Nabi. Kita ni buat-buat tahu ni kenapa? Baik, itulah kita ginilah ceritanya masalah hati.
Kan kalau kata tak tahu kan rasa tak pandai. Orang kata bodoh. Ha? Tak besar hati, yelah kecil sangat. Nak ngaku pandai. Tak cakap tak pandai, tak apa. Tak apa, tak pandai, tak apa. Jangan buat pandai. Ha, tu bahaya. Puasa umat. Ini nama jahil. Jahil murakkab. Dia masih tak tahu apa. Jahil murakkab ni jahil bertempik-tempik. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia yakin dia tahu. Ha, tu masalah. Sebenarnya dia tak tahu. Itulah pusing dia. Ke-11. Hendaklah bersungguh-sungguh menghadap akan orang yang bertanya akan dia akan masalah, dan jika tiada faham ia akan pertanyaan itu, maka menuntut ia akan faham ia akan masalah itu supaya menjawab akan soal orang itu. Kalau ada orang tanya, pandang muka orang tu dan tanya betul-betul sehingga kita benar-benar faham apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya. Ini kadang-kadang kita pun tak faham nak jawab. Tak boleh. Dengar betul-betul tak faham, kita yang tanya. Ni apa maksudnya? Kadang-kadang ada orang tanya soalan pun tak faham. Jadi kita tak faham, ngaku je lah. Ceritalah balik apa maksud dia. Ha, itu yang ke berapa? Yang ke-11. Ke-12. Menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang dan muridnya, dan jangan ditolakkan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak, kerana mengikut akan yang benar itu wajib. Dan jikalau ada daripada orang yang di bawah kita sekalipun, ngaku salah lah. Memang kita kalau tak pandai, ada orang beri ilmu yang tepat, terima apa yang orang tu cakap. Ha. Kadang-kadang kita ngaku, macam saya sendiri kadang-kadang tersalah cakap. Kita lemah, kita tak ada apa. Tapi cerita dia, yang menegur itu kena dalil juga. Kadang-kadang ada orang dia nak tegur, dia pun tak cukup dalil dan tak ada rujukan kitab. Tak jadi juga. Nak kena ada dalil dan rujukan yang tepat, baru kita terima. Jadi orang ajar ni, kalau betul ada orang berikan rujukan yang lebih tepat, maka kita rendah diri terima kebenaran. Jangan rasa pandai. Tak pandai tak apa. Alah, tak ada masalah lah. Kadang orang malu tu tak faham. Tapi kalau belajar kitab, jarang. Tak pandai cakap, tak pandai. Kadang-kadang kita ngaku pandai, masalah. Nah, sambung lagi. Ke-13. Mengikut kepada yang benar. Yang mana ni? Mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu daripada masalah, atau lancar lidahnya kepada suatu yang bukannya kehendak yang bukannya dikehendakinya. Kadang-kadang orang cakap itu lepas. Saya pun kadang kita cakap lepas. Kalau baca kitab tak lepas, tapi kadang bila kita nak hurai, kalau untuk kitab, saya pun kadang terlepas juga. Lepas apa? Nak cakap lain, bunyi lain. Kita nak bagi faham lain. Tiba-tiba kita ni balik rumah, ni salah aku ni. Jadi kalau balik kita sini balik salah itu. Yang betul macam ada kan, kita lupa. Gitulah, tegur je lah, tak masalah. Tapi nak tegur kena dalil. Ke-16. Hendaklah ia menegahkan akan orang yang belajar ilmu itu fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Ke-16.
hendaklah ia menegahkan apa? Guru, peranan guru, dia kena tegah. Kalau kata guru, dia kena tegah. Tegah apa? Dengan belajar ilmu, akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah. Kalau kita tengok anak murid kita belajar benda fardu kifayah, benda yang dah ada orang buat lah, senang kata. Sebab apa? Fardu kifayah ni ada golongan yang dah buat, maka terlepas bagi orang yang berada di kawasan tu atau umat pada waktu itu. Nak tegah ni sebab apa? Dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain, sebab itu guru kan cakap fardu kifayah sama dulu, lalu dulu kitab fardu ain. Tu cerita dia. Kadang-kadang ramai orang dia kejar ilmu fardu kifayah dahulu sebelum ilmu fardu ain. Tu masalah. Jadi belajar ilmu fardu ain, apa dia? Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid dululah, senang kata. Sebab itu saya tengok kan dapatlah imam. Kalau ada kawan ke masjid lain cakap fardu ain, buat majlis ilmu fardu ain. Dia cakap, imam kena cakap, kami tak dosa. Imam kena cakap ni, dah belajar ni. Mana-mana masjid, benda yang perlu dia buat untuk kuliah ke, untuk pengisian ke, perkara pertama mesti ada ilmu fardu ain, iaitu apa dia? Tauhid, fikih, tasawuf. Mesti ada. Dan kalau tak ada macam mana? Cari je. Kena cari. Sebab itu ada orang dia cakap tauhid dia salah atas dasar dia jahil sebab tak belajar. Haram. Haram sebab dia tak belajar. Dosa. Tapi kalau dia kata juga benda yang bertentangan dengan akidah, kita dah tegur, boleh jatuh kufur. Tu hati-hati. Boleh faham tak? Jadi kita ni yang ada depan saya ni ada tanggungjawab yang besar lah hari ni. Kena cakap kalau ada anak kita ke, ada saudara mara kita ke, kena cakap pada mereka sebelum belajar ilmu fardu kifayah, belajar dulu ilmu fardu ain. Khususnya tauhid, sebab ramai yang rosak tauhid. Betul. Bila tauhid tak betul, hati jadi masalah. Faham tak? Bila tauhid kita tak betul, nanti dia akan efek kehidupan. Betul. Sebab bila tauhid kita tak betul, kita rasa benda lain. Kita rasa macam, kan sebab Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata kan kita ada pilihan. Nampak tak? Jadi bila tauhid tak betul, nanti bila ada benda berlaku yang tak sepatutnya, nanti satu salahkan Allah. Yang kedua, nanti dia rasa dia yang buat benda betul, benda yang kata yang berjaya ke, yang hebat ke, dia rasa dia buat. Tak sandarkan pada Allah. Yang tu datangnya penyakit riya, takabur, hasad, dengki. Sebab apa? Sebab itulah tauhid tak belajar. Sebab itu saya sarankan betul, siapa yang betul-betul lah dia nak hidup dia hebat dan sempurna, belajarlah tauhid. Itu dia cakap. Nak cakap macam mana lagi? Ustaz, nak belajar tauhid kat mana? Datanglah masjid, tengok ada pengajian tak tauhid, datang turun. Ni nak suruh ustaz datang rumah, tu masalah tu. Nak suruh ustaz ke pintu, Assalamualaikum, saya nak ajar. Tahap macam tu. Zaman sekarang dia nak sampai ustaz datang rumah dia ngajar. Dahsyat zaman sekarang. Zaman dulu orang pergi menuntut ilmu, jumpa guru. Orang dulu lah.
Ha? Sekarang pun Ustaz rumah. Ha. Bayar tak apa. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Ha. Yelah Ustaz sampai datang rumah mengajar kan. Tak apalah kalau bayar 6 juta tak apa. Ustaz suka. Ha. Tapi kau ajar lah kalau bagi RM1. Ustaz ikhlas tak ngajar agama kena ikhlas. Yelah Ustaz. Sehari Ustaz pergi. Tak pergi ya. Tak. Kadang orang tak faham. Orang tak faham ilmu ni mahal. Orang tak faham. Kadang-kadang kita ni banyak berkira dengan ilmu. Betul tak? Senampak sama sekali ni lah berlaku. Dia berkira-kira dengan ilmu. Sampai tahap itulah. Bagi dia duit lebih hebat daripada ilmu. Sebab tu orang berkira dengan ni, dengan ilmu. Sedangkan kalau tengok, ilmu itulah yang akan bantu kehidupan dunia dan akhirat. Betul tak? Tapi kita berkira seolah-olah kita berkira dengan akhirat. Duduk maghrib, tengok TV, tengok YouTube, boleh. Boleh. Nak datang masjid, mahal minyak. Minyak mahal. Wah. Wah, kira. Balik letih badan tu tak kita boleh tengok lagi lah. Biasa kalau biasa tahu kalau kerja berat. Balik tu letih. Dah letih duduk dalam majlis tidur juga kadang-kadang. Macam mana? Bukan kita marah, bagus juga duduk dalam majlis. Tapi kadang-kadang tak larat, macam mana kita pun tak rasa. Ni kadang-kadang dah boleh lagi tu. Tapi yelah, rela tengok politik utama. Sambung. Ni saya cakap siapa dah, semualah yang tak datang. Tengok tak? Dah cakap setiap minggu dah. Sambung mana ni? Jadi belajarlah ilmu fardu ain. Saya kata betul. Nak cakap macam mana lagi? Belajarlah. Ke-14. Mana? Ke-15. Tadi 14 lah. Ni 15. 16 lah. Mana ni? Fardu bermula. Kau terlepas tak terlepas. Ke-14, menegah ia akan orang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kenapa laju sangat kita baca tadi? Semula. Ke-14, saya baca 16 tadi. Kembali balik atas. Tadi baca 13, tu naik 16, 14 tu. Ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kalau ada orang belajar ilmu yang tak sepatutnya, kena cegah. Berfaham tak ilmu apa tu? Contoh, ilmu sihir. Kalau benda tak bagus, orang sihir tak bagus lah. Tapi belajar tahu dan amal lah. Dah cerita lah. Tahu tak apa. Dah tapi ilmu fardu ain tak lepas lagi. Belajar fardu ain dulu. Ni belajar ilmu sihir dulu bang. Kenapa cerita? Jadi belajar dulu. Dan ilmu fardu ain. Yang ilmu memberi mudarat ni, jangan tayahlah senang kata tak belajar lah. Contoh apa? Banyak juga. Kadang-kadang orang kata itu ilmu tauhid, tapi tauhid ni yang sendiri ada. Yang alif tinggi duduk atas bawah, terbalik alif. Kan ada, tak tahu. Kan dia macam dah lain macam sikit perbahasan dia tu. Kena rujuk balik kitab. Ya.
Fikir. Fiqh. Tasawuf. Bab ibadat kontak gini. Sebab itu agama ni kena belajar semua. Sebab itu dah kita Matla'ul Badrain wa Majmu'ul Bahrain. Budak dah jakas habis satu kitab tu betul. Dia mula jam 4 kan. Dulu lah zaman sekarang dah jam 4, 5, 6 dah jakas. Habis satu kitab Matla'ul Badrain. Mana pun tadi ada. Ni dia. Ni kitab Matla'ul Badrain wa Majmu'. Ini kitab Matla'ul Badrain. Ni dah photostat dia. Ni cerita dia. Ni sekolah agama Johor dulu. Ni habis. Apa maknanya apa? Belajar ilmu fardu ain. Ni semua ada. Bab nikah, kahwin, walimah, munakahat, muamalat, jinayat, semua ada. Kena belajar. Kena belajar. Cuma nak guna ke tak tu kemudian cerita. Fardu ain juga fikir. Tapi yang paling utamanya ada utama dia. Contoh bab ibadat, bab solat, bab puasa, bab zakat. Dah kena tahu yang tu. Benda yang asas betul lagi kena dalamkan lagi. Boleh tak? Sama lagi mana? Ke-15. 15. Menegahkan ia akan orang. Maksud dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Ulang. Ke-15. Menegahkan ia, ditegah akan orang yang mana ni? Maksud kan? Mengqasad. Orang yang mengqasad yang dalam hati dia dengan belajar ilmu yang bermanfaat akan lain daripada Allah Ta'ala. Dia belajar ilmu bukan dekatkan diri pada Allah. Dia belajar ilmu menjauhkan lagi diri pada Allah haram. Guru jangan buat perangai macam tu. Sebab tu kalau kita ngajar, khususnya mengajar agama lah, kita cerita benda yang mendekatkan diri pada Allah. Jangan cerita yang menjauhkan diri pada Allah. Sambung lagi, boleh? Ke-16. Hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah. Betul ni. Dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Dia tak ulang tadi. Bermula fardu ain itu. Apa itu fardu ain? Iaitu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat supaya mengerjakan ibadat yang zahir dan yang batin, dan menjauhkan akan zahir dan yang batin seperti tersebut di dalam kitab ini. Dan kitab ni nanti ada cerita. Bila? Nantilah. Tak tahu lagi bila. Pan besar kitab tebal ni. Slow-slow lah. Laju gimana? Tapi dengar ni. Apa maksud ilmu fardu ain? Bermula fardu ain itu iaitu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya itu. Maknanya kita belajar ilmu fardu ain ni ialah untuk membaikkan hati kita, zahir dan batin. Orang belajar ilmu menjauhkan lagi pada Allah, belajar ilmu jadi lebih jahat. Baik yang belajar. Cerita ni. Kita faham tak? Jadi cerita dia ilmu fardu ain ni confirm. Belajar ilmu fardu tauhid, fikir, tasawuf, kita akan kenal lah diri kita. Kita lemah, tak ada apa-apa. Batu kita bila belajar ilmu fardu ain tak ego, tak sombong. Tapi kalau cakap kebenaran, kena cakap. Sebab kita tak takut dengan makhluk. Kita takut pada Allah, takwa kita pada Allah.
Kalau makhluk cakap benda salah, cakap salah. Nampak? Itu cara dia. Dan menjauh ia akan zahir dan batin seperti yang tersebut dalam kitab ini. Wallahul huda ila tariqul mustaqim. Mustaqim. Ke-17, yang terakhir ni. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmu itu seperti diikut oleh orang yang belajar itu akan ilmunya dan perkataannya. Wabillahi taufik. Ni yang ke-17 ni kena sungguh. Apa dia? Dengar selu-selu kita baca. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan. Nampak? Yang ni paling penting, isi paling penting. Akan ilmunya itu seperti diikut oleh orang yang belajar itu akan ilmunya. Nak senang kata ginilah, kita ngajar, kita buat. Itu cerita dia. Faham tak? Apa yang kita cakap kena buat. Sebab tu dalam Al-Quran sebut, lupa dah ayat mana. Mala taqu bimala taf'alu. Allah, lupa dah surah. As-Saff, surah As-Saff. Ada Al-Quran. Al-Quran. Surah As-Saff ada. Tengok sikit. Surah As-Saff. Ni Al-Quran. Allah. Ni ada set. Ada buka siap. Ini imamnya. Tapi jangan tak boleh. Saya nak buka surah As-Saff. Surah As-Saff ayat 1. Belakang. Ya. Ini memang imam sapu di sini. Kesat. Soft. Rahman al-Waqi'ah. Ni dia. As-Saff 551. As-Saff 551. Jarang saya buka. Hari ni saya buka. Sebab apa? Ni ayatnya ni kena dalil. Ni. Surah Saff. Kalau dalam kitab dalam Al-Quran ni 551. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sebelah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Allah. Dapat? Ayat ni bercerita apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taqulu, lima, jangan kamu kata nama la taf'alun, apa yang kamu tak buat. Tepat tak? Tepat ni. Ayat ni tepat. Jangan kamu kata apa yang kamu tak buat. Kabur Allah sabun, kabur makran Allah. Dia ada balasan. Balasan dia. Kabur makatan indallahi an taquluna. Kabur makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya berat sisi Allah apa yang kamu cakap tu
kamu tak buat. Nampak? Sebab itu kita belajar kena amal. Bukan kita belajar kena amal. Belajar kena amal satu, kita ngajar, kita kena buat. Tu dia. Kita ngajar, kita tak buat. Itu bahaya. Amaran dalam Al-Quran. Inilah intipati utama sifat ke-17 yang perlu ada ke-17 yang perlu ada pada orang mengajar, cikgu ke, ustaz ke, ustazah ke, siapa-siapa lah yang ceramah mana-mana. Ceramah lah, cakap banyak kan. Kita sekali lah. Saya kena juga, sama lah. Tapi saya sudah cakap, kita cakap, kita buat. Kita cakap, kita buat. Contohlah macam sekarang ni kan, kita belajar beradab. Kita ngajar orang ni, saya ngajar tentang adab berguru kan, saya ngajar itu kan. Adab berguru ada berapa? Adab berguru pecah dua. Satu pada dirinya, yang kedua pada gurunya. Lepas tu adab mengajar. Sebab apa? Yang ni nak tekan-tekan. Sebab saya tengok zaman sekarang, ni cerita dia ni. Dia cerita, tapi dia tak buat. Ni jaga-jaga, hati-hati. Contohlah, ada sama sekarang, saya cakap jelas direct dia. Kan? Ada orang ngajar bab motivasi, beradab, kadang-kadang dia pun tak beradab dengan guru. Nampak? Ada. Betul. Ni dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebut. Kita kadang cerita beradab, tapi dia tak amal. Macam mana nak cakap? Mana tak layak cerita dia. Ada tak layak lah. Ni terasa bagi saya jugalah kadang-kadang. Tapi saya cakap betul lah, tak kisah siapa-siapa ceramah live ni. Kita cakap betul benar. Mohon terasa. Ya. Ngajar bab apa? Ngajar bab tauhid. Tentang amal, tauhid, amalan hati tak nampak. Apa? Ngajar bab solat. Ada orang ngajar solat, dia solat pun tak tepat. Betul. Ngajar tu betul. Bila tengok dia solat, lain macam. Tak jaga. Tak boleh. Contoh, dalam bab apa dah kita Syafrah selesai. Cerita tentang solat berjemaah. Ni guru saya cerita, bukan saya cerita ni. Cerita guru saya. Dia ngajar bab solat berjemaah. Pada katalah, orang solat berjemaah, ini adab ataupun sunat dalam kita solat berjemaah. Imam rukuk, baru kita rukuk. Jangan sekali imam rukuk, baru rukuk. Faham? Ada orang imam rukuk dia sekaligus dengan imam. Ada. Yang ku ajar awal berimam. Ada juga. Ada. Nak cerita tunjuk macam mana. Kalau imam tak berdiri lagi, dia dah sampai berdiri dah. Sebab itulah kaedah ni kita ajar, kaedah solat berjemaah. Biar imam habiskan baca Allahu Akbar, Allah baca Akbar, baru kita mula bergerak. Ni imam Allahu, dia dah rukuk sekali, dia dah sujud sekali, mana? Ni guru saya cerita. Dia ngajar, bukan guru saya lah ngajar. Ada orang yang duduk dalam majlis lah, satu majlis ngajar tentang solat berjemaah. Bila dia solat, tak ikut. Tak ikut apa yang dia ajar. Tak jadi ya. Jadi ilmu tu jadi tawar. Ni, sebab itu anak murid kan tak dengar cakap tu sebab masalah. Tapi ceritanya gitu lah. Sebab itu bila kita ngajar, nak beri manfaat, nak beri impact, maka ada kesan pada hati setiap orang yang kita ajar, kita buat apa yang kita ajar. Kita buat apa yang kita cakap. Boleh? Itu dia cerita dia. Ni kalau ni pun tak faham, tak tahulah cerita dia. Inilah ke-17 adab orang mengajar. Jadi insyaAllah, ya Allah pula habis ni. Jadi insyaAllah, ada soalan boleh tanya, ada soalan? Ini sikit je, tak banyak. Ada soalan?
Nak ingat balik kan? Nak ingat balik kata balik lagi ni. Jadi cerita dia, bila kita belajar, ni sikit lagi lah cerita dia. Bila kita belajar dan mengajar, sebab apa? Bermulanya mengajar itu dengan belajar. Betul tak? Sebelum kita boleh mengajar orang, kita kena belajar dulu. Lepas tu kena adab berguru dulu. Baru dia ajar adab mengajar. Kalau nak besar sikit nanti, kalau sempat tak bawa pula kitab Ta'limun Muta'allim, ada kereta. Tak apalah nanti. Tapi inilah yang kita amalkan, insya-Allah berimpak pada diri kita dan orang yang kita belajar. Dan akan datang kita belajar apa? Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan kebinasaan ilmu. Ni nak masuk dah. Dan menyatakan alamat ulama akhirah dan alamat ulama yang jahat, ulama su, dan dinamakan dia ulama dunia. Anda baca je lah. Kalau alang ada masa lagi kita baca je boleh. Ni fasal seterusnya. Kebinasaan ilmu. Ramai orang belajar ilmu tapi binasa ilmu dia. Sebab apa? Ni kita tahu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, artinya telah kami sebutkan akan beberapa dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan akan beberapa daripada kelebihan ilmu dan ulama, dan telah datang pula beberapa hadis pada mencelakan ulama yang sangat besar kesalahannya. Ulama pun orang ada ilmu dicela juga. Sebab apa? Ada sebab yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat seksa pada hari kiamat. Ni ulama jahat, seksanya lebih. Maka setengah yang dicita-cita yang amat besar itu, iaitu mengetahuikan alamat yang membezakan antara ulama dunia dan ulama akhirah, dan kami hendak dengan ulama dunia itu, dan kami hendak dengan ulama dunia itu, iaitu ulama yang jahat, adalah alamatnya mereka itu, iaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kekuasaan, dengan kekuasaan, kesukaan, bersedap-sedap dengan kesukaan dunia, dan menyampaikan dengan yang kemegahannya, dan menyampaikan ia akan kemegahannya, dan meninggikan akan martabat pada orang yang ahli dunia. Maka adalah maksudnya yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada seksa pada hari kiamat. Nak cerita dia, kita kalau kita sebut ulama dunia ni, iaitu orang yang mengajar ilmu untuk dia kejar kepentingan diri dia. Dia belajar untuk kepentingan diri dunia lah, dan dia mengajar pun untuk kepentingan dunia. Macam mana nak tahu kepentingan dunia tak dunia? Kita nak cari hidup lah senang kata. Dan cara cakap tu boleh tahu. Dia cakap tu macam dia je betul. Tu cerita dia. Kalau orang dia tak nampak salah diri. Kadang-kadang dia nampak dia je betul. Ada. Jumpa ramai dah orang. Patut kata kita saya sendiri banyak salah. Tapi apa yang saya lakukan, saya baca kitab.
Jadi saya tak ada apa. Kitab ni kena baca. Sekarang saya kata saya kalau tak rujuk pada kitab, buang je. Atau sampahkan je perkataan saya ni. Sebab saya tak ada apa. Cakap betul, saya ni, kita ni nak kata tak ada pandai, tak ada apa, kosong. Tapi cerita dia, kalau dah baca kitab lah cerita dia. Memang. Kita kan tak pandai memang. Dan kita ngaku banyak salah. Cakap macam ni. Gitu. Mak bunyi pula sedap pula. Kita sambung sikit boleh? Sikit lagi boleh? Jadi gitulah. Kita ginilah senang kata. Kita belajar dengan orang, kita tahu orang tu macam mana sebenarnya. Kadang dia cakap pun dah tahu. Kita dengar dia cakap pun dah tahu. Tapi kata para ulama, jauhilah orang macam ni. Nanti rosak dunia kita, rosak akhirat. Boleh faham tak? Kalau kita jumpa, andai katalah Wallahu a'lam, kita dah rasa hujan. Itulah, pandai-pandai fikirlah. Jangan sampai terpengaruh. Artinya, jangan kamu belajar ilmu itu kerana bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama dan kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang kurang akal. Mana belajar ilmu ni nak tunjuk pandai, tu cerita dia. Dan kerana kamu memalingkan akan dia, akan segala muka manusia kepada kamu, dia nak orang tengok dia, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu. Maka barang siapa berbuat akan yang demikian itu, maka iaitu disesa dunia api di dalam api neraka. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Jadi itulah. Jadi kita belajar ilmu ni betulkan niat. Sebab tu kalau buat niat, belajar ilmu betul niat. Belajar ilmu dekatkan diri pada Allah, bukan cari harta dunia. Mereka cakap ni, harta dunia akan datang. Jangan risaulah. Cakap harta dunia akan datang, jangan risau. Tapi kita buat ni kerana nak menuju kasih, nak menuju takwa pada Allah Ta'ala. Itu je cerita dia. Tapi kalau kita niat hati kita belajar ilmu ni, memang kita nak tujuh pandai, memang nak cari harta dunia, betulkan maling dah. Itu sajalah untuk malam ni. Moga-moga apa yang kita belajar, kita dengar, kita amalkan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.